اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 74, petok bawah sekali. Petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa amma ar-raji'u qabla al-wusuli ilaiha yaqinan aw ihtimalan fala yakunu najsan wala mutanajjisan khilafan lil qaffal. Adapun makanan yang muntah kembali sebelum sampai ke dalam perut, baik yakin bahawa makanan yang muntah kembali itu sebelum sampai ke dalam perut, yakin atau dimungkinkan, ihtimal, ada kemungkinan yang keluar kembali itu belum sampai kepada maidah perut besar. Bukan termasuk benda najis dan bukan pula benda yang terkena najis. Lain halnya menurut Al-Qaffal. Yang mana walaupun yang kembali keluar tu belum sampai ke maidah sekalipun, tetap dihukumkan mutanajis, barang yang kena najis. Begitu juga pandangan Syekh Ramli, walaupun belum sampai kepada maidah, hukumnya adalah najis. Pembicaraan adalah berkaitan dengan benda yang dihukumkan najis, iaitu qai'u ma'idatin, muntah daripada maidah perut besar. Sama ada makanan ke minuman ke, tak kira di sini ni. Walaupun diterjemahkan dengan makanan, tak kira makanan ataupun minuman sekalipun. Kalau muntah tu keluar selepas makanan ataupun minuman tersebut sudah sampai di maidah perut besar, kemudian keluar kembali, hukumnya adalah najis. Yang kita bicara mengelupasnya adalah jeluak budak jeluak keluar susu yang keluar tu walaupun langsung tidak berubah, maknanya rupa asal susu yang masuk ke dalam perut budak tak berubah apa-apa pun, hukumnya adalah najis. Sebab sudah sampai ke maidah, sudah sampai kepada perut besar. Bila sudah sampai ke maidah, bila sudah sampai ke perut besar, jadi dalam maidah tu ada bagai-bagai benda di dalam tu, termasuk benda-benda yang najis. Maka yang keluar dari maidah hukumnya adalah najis, walaupun yang keluar tu tak berubah sekalipun. Ini hak pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan di dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun pandangan dalam mazhab Hambali,
Jikalau keluar kembali, tidak ada, tak berubah langsung dengan hak asal yang masuk ke dalam perut tadi tu, hukumnya tidak najis. Maknanya kalau mazhab Hambali, jerawat budak, susu yang keluar tu tak ada berubah apa-apa pun, maka tidak dihukumkan najis. Itu mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i kita, apabila sudah masuk dalam maidah, masuk dalam perut besar, keluar, walaupun tak berubah sekalipun, hukumnya adalah najis. Ini hak pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan dalam mazhab Hambali, kalau muntah tu keluar tetapi tak berubah langsung, maknanya contoh susu yang budak isap tu lah, susu tu tak ada berubah apa-apa pun, susu tu hukumnya adalah suci, tidak dihukumkan najis. Itu dalam mazhab Hambali. Kemudian yang keluar tu belum sampai lagi kepada maidah. Keluar tu belum sampai lagi kepada maidah. Macam sebut minggu lepasnya, hak budak yang dipaksa makan obat. Budak yang dipaksa makan obat ni, sampai tekak aja kita lepas hidung dia, dia akan termuntah kembali. Kan kita budak yang payah makan ubat ni, kita panggil apa? Kita kejong. Bahasa standard dia apa? Takkan kerjong. Oh kata tu KL Terengganu tu. Kita kejong lah. Kita pegang dia, dia tutup rapat mulut. Tutup rapat mulut. Dia budak ni tutup rapat mulut, kita pun macam mana nak suruh dia buka mulut? Kita hidung ni tu lah kita pecek. Kita pecek hidung dia, dia tak boleh nak menapah, dia kena menapah melalui mulut, dia pun nganga mulut, kita pun itulah bubuk. Kita pun lepas tu termuntah kembali obat tu. Tapi tu tak sampai dalam lagi, baru duduk sini baunya keluar balik, itu tidak hukum najis. Maknanya kalau belum sampai maedah keluar balik, hukumnya tak najis. Tapi kita tak pasti ni. Kalau makan ubat tadi yakin belum sampai kepada maedah, tapi kita tak yakin ni, kita tak yakin. Tak yakin macam mana sampai ke lagi kepada maidah. Kemungkinan sampai dah tu, kemungkinan ihtimal, kemungkinan dah tak najis juga. Tak najis. Pada ni tak najis. Walaupun kalau yakin belum sampai kepada maidah, sebab masuk sekejap je obat tu keluar kembali, tu memang tak najis. Tapi kita tak yakin dah ni. Ihtimal, ada kemungkinan belum sampai ke maidah, ada kemungkinan sudah sampai kepada maidah, hukumnya tak najis juga. Ni tidak najis dan tidak mutanajis. Dari sini tidak najis dan tidak mutanajis. Apa beza? Apa dia najis? Apa dia mutanajis? Najis ni zat benda tu dihukumkan najis. Mutanajisun ni benda tu suci tapi kena dengan najis. Itu mutanajisun. Pandai ni? Najis, diri muntah tu najis. Diri muntah tu najis. Mutanajisun ni maknanya masuk dalam perut dah. Ada tak? Dia tak masuk dalam perut lagi. Cerita macam mana? Hak mutanajisun ni benda tu tak najis, benda tu suci tapi kena najis. Tu mutanajisun. Jadi sekarang ni kalaulah siapa tekak keluar balik, hak keluar balik tu najis pun tidak, mutanajisun pun tidak. Kita lagi pada dua pandangan.
Pandangan kafal. Ini satu pandangan. Pandangan kafal. Ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i kita. Ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i kita. Nama dia Abdullah bin Ahmad. Nama dia. Kafal tu anak kunci gelarang dia tu. Imam kafal ni. Dia akan bicara bab kafal. Contohnya bicara bab bangkai najis sekaliannya. Walaupun bangkai daripada binatang yang halus. Walaupun bangkai daripada binatang yang halus sekalipun, bangkai hukumnya adalah najis. Termasuk bangkai semut. Termasuk bangkai nyamuk, hukumnya najis. Itu dia dibicara di mushaf 79 tu. Khilafan lil kafal. Imam kafal tidak tahu najis. Imam kafal menyatakan kalau binatang tu bangkai daripada binatang yang halus, yang kecil, tidak dihukumkan najis. Jadi bangkai semut tak najis. Bukan boleh makan ni, tak boleh makan, tapi tak najis. Bangkai nyamuk tak najis. Sebab kitanya bangkai semut, bangkai nyamuk ni atas pandangan hukumnya adalah najis. Persoalannya dalam masjid. Kita bicara dalam masjid. Kita maklum dalam masjid kita wajib segera mengeluarkan benda najis daripada masjid. Wajib mengeluarkan segera benda najis daripada masjid. Kita tengok, kita wajib kena buat keluar, bukan tunggu orang. Ini hukum dia. Jadi kita pergi pada bangkai semut. Contohnya terkadang semut terlampau banyak dispray. Nyamuk terlampau banyak dispray. Pada ni biasa nyamuk dalam ni dalam meja pengkuliah ni. Tapi ni tak pernah ada nyamuk sini sebab dia mungkin duduk di tengah barangkali. Kalau meja pengkuliah ni duduk rapat dengan dinding, biasa kalau tidak tuan rumah lah pihak masjid, pihak surau tak heran bawah tu penceramah pengkuliah balik kering darah dia. Tak, nyamuk tu ketik bawah tu. Nyamuk tu gigit bawah tu. Jadi spray semut, spray nyamuk, ingat baik. Semut mati, nyamuk mati. Bangkai wajib buat keluar segera daripada masjid. Ni. Faham tak ni? Macam mana tu? Vacuum. Segera vacuum. Lepas vacuum, jangan sesekali. Vacuum bersekali dengan bangkai tu kita kekalkan di dalam masjid. Lepas vacuum saja, kita kena buat keluar dia punya apa tu? Sarung dia. Bakul dia. Kan kita vacuum kan dia masuk dalam gitu, ada dia masuk dalam bekas dia tu. Kita wajib buat keluar segera bekas tu ada najis di dalam tu, bangkai semut, bangkai nyamuk, kena keluar daripada masjid. Kita vacuum bangkai semut, kita vacuum bangkai nyamuk, tak ada dalam masjid, tapi duduk dalam mana tu? Dalam vacuum tu lah. Dalam vacuum letak di mana? Letak dalam masjid. Maknanya kita mengekali bangkai dalam masjid, hukumnya haram. Duduk dalam vacuum, masih lagi dalam masjid. Ada ni. Kita katok nyamuk, tapi tak ada lah. Kita ni dengan aircon dan kipas tak ada lah. Biasa kalau kapur-kapur dia ada nyamuk. Katok nyamuk, ipung tepi. Nanti selesai kuliah maghrib, isyak bangun, buang, ambil nyamuk tu buang. Haram hukumnya kalau masjid. Sebab apa? Mengekalkan najis dalam masjid. Kalau itu kita ambil budak poket Budak poket pun kekal haram. Sebab kita masih berada dalam masjid. Kalau dua talata ni haram lah. Kalau kita budak poket, samalah haram lah. Sebab kita berada dalam masjid. Sama dengan hukum bangkai semut, bangkai nyamuk yang kita kekalkan dalam vacuum itu, hukumnya haram. Melainkan pandangan Imam Kafal. Imam Kafal menyatakan bangkai binatang halus
tidak dihukumkan najis. Apakah ni? Kena ingat Imam Kafar tu. Ni bicara Imam Kafar bicara bab lain ni, tapi hak biasa saya sebut hak bangkai binatang halus. Sebab memang masjid surau lain hukum ni masjid. Memang masjid kalau ada bangkai kalau ada semut yang ramai, di spray. Bangkai semut najis. Dia pun vacuum, dia kekalkan vacuum dalam masjid. Dia bukan waktu keluar segera, bekas sampah tu daripada masjid. Hukumnya haram atas pandangan bangkai walaupun binatang yang halus, hukumnya adalah najis. Dikekalkan najis dalam masjid, hukumnya adalah haram. Melainkan Imam Kafal, Imam Kafal, mazhab Hanafi, contohnya bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Mazhab Hanafi pun tak hukum najis. Bangkai binatang halus yang hukum najisnya adalah mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Jadi didatangkan pandangan Imam Kafal tak najis di muka surat 80 tu, kamalikin wa Abi Hanifata. Macam juga Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Ini hak biasa saya sebutlah, hak Imam Kafal berkaitan dengan bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Jadi di sini bagi Imam Kafal, walaupun masuk dalam perut ni duk tekak barunya, belum sampai lagi kepada maidah, hukumnya tetap najis. Tapi Imam Kafal kata bukan najis, mutanajjisun, bukan najis. Kalau kata najis adalah pandangan Syekh Ramli. Syekh Ramli hukum najis. Kalau Kafal tak hukum najis, dia panggil mutanajjisun. Maknanya kalau dia makan nasi, siapa di tengkok ni tak sampai lagi maidah, terkeluar balik nasi tu, maka nasi tu dihukumkan mutanajjisun. Zat nasi tak najis, tapi kena najis. Lepas tu macam mana? Basuh semula nasi tu, boleh makan balik. Ni cerita hukum ni tak janganlah pula nak pergi basuh semula. Maknanya apa disebut kata mutanajjisun, kena najis, makna zat nasi tu tak najis, cuma kena najis. Bila kena najis, basuh, suci kembali, boleh makan. Tapi bagi pandangan Syekh Ramli, walaupun nasi itu belum sampai lagi ke maidah, duduk di tengkok, dia sudah keluar kembali, bukan mutanajjisun, bahkan najis. Zat nasi itu hukumnya najis, tak boleh nak basuh tau. Gitu jelah. Pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i, yang hukum najis hanyalah yang sudah masuk di maidah, keluar kembali walaupun tidak berubah, hukumnya najis. Yang tak najisnya pandangan mazhab Hambali sama dengan pandangan mazhab Maliki, tak najis selagi tak berubah. Kalau berubah hukumnya najis, dihukumkan muntah. Jadi kalau susu budak keluar balik tak berubah, dia tak hukum muntah. Dan mazhab Hambali sama dengan mazhab Maliki, tidak dihukumkan najis. Mazhab Syafi'i itu hukum najis sebab dia sampai perut besar, walaupun susu yang keluar tu tidak berubah sekalipun. Adapun kalau belum sampai ke maidah, hukumnya tak najis. Melainkan Imam Kafal kata mutanajjisun, Syekh Ramli kata yang keluar balik tetap hukum najis walaupun hanya duk tekak. Jadi maknanya budak yang termuntah balik obat, bagi pandangan Syekh Ramli najis obat tu. Tapi pandangan muktamad tak najis lah, sebab hanya duduk di tengkok, kemudian budak yang dipaksa makan obat tadi tu termuntah, keluar balik obat yang masuk tu, tak hukum najis sebab belum sampai lagi kepada maidah. Wa abta syekhuna an-nasabiyya izabtuliya bitatabu'il qai'i ufiya an sadyai ummihi ad-dakhili fi famihi la an muqabbalihi
Au mamasihi, guru kita Syekh Ibnu Hajar. Syekhuna dalam kitab Fathul Mu'in adalah Syekh Ibnu Hajar. Syekhuna dalam Fathul Mu'in adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengeluarkan fatwa tentang bayi, tentang budak. Tapi bayilah di sininya. Bayi yang sakit, yang sering muntah. Maknanya dia sentiasa muntah. Maka di mulut budak ni dia sudah bercampur dengan najis. Sebab budak tidak berkomor. Budak tak pandai nak berkomor kan. Sekarang bayi ni dia muntah. Dia dibalakkan dengan muntah. Sentiasa muntah, demam dia ni. Sudah banyak hari dah muntah dia. Jadi apabila berturutan muntah ni, bahawa muntah yang mengenai susu ibunya, waktu masuk dalam mulutnya ada diampuni adanya. Bahawa muntah yang mengenai susu ibunya, apa dia susu ibu? Ya? Susu ni dia Sadiun tu lah. Sadiun, dah kenal Sadiun? Saya tulis sini kepala kopek. Dan ni hak tulis, hak mengaji. Mana kepala kopek tu lah. Itu dipanggil Sadiun. Sadiai ummihi, dua Sadiun ummak dia tu. Jadi mulut budak ni muntah. Dia pun isap lah di hak kopek mak dia tu. Maka jadi najis lah. Najis dapat dalam mulut dia najis. Adalah diampuni adanya, dimaafkan. Diampuni adanya, dimaafkan. Lain halnya tidak dimaafkan mengenai waktu mencium. Adapun kalau dia cium budak tu, kena budak dia yang mencium tu, tidak dimaafkan najis tu. Ataupun memegang mulutnya, menyentuh. Dia sekarang ni muntah tu najis. Budak ni sentiasa muntah. Jadi budak ni dia tidak berkomor, maka dalam mulut budak ni dihukumkan najis. Kita orang dewasa apabila muntah wajib kita berkomor. Wajib kita berkomor. Sebab mulut kita tu najis. Bukan hanya meludah. Bila muntah kita pun ludah. Air liur kita sudah tak rasa dah muntah. Wajib berkomor. Sebab mulut kita najis dengan muntah. Najis tidak akan suci melainkan dengan air mutlak. Air liur, air mutlak. Air liur bukan air mutlak. Maka air liur tidak boleh menyucikan mulut kita yang kena muntah terdahulu. Wajib kena berkomor. Kita ludah, tak rasa dah muntah, kita petelan air liur kita sebelum berkomor, hukumnya haram. Sebab air liur kita masih dihukumkan najis. Kita wajib berkomor. Adapun budak bayi ni nak berkomor macam mana? Dia tak pandai nak berkomor. Kita masuk air dalam mulut dia, dia telan. Dia tidak berkomor, dia akan telan. Jadi mulut dia najis. Sebab dia tak pandai nak berkomor-komor. Kita tadi wajib berkomor. Ini bicara muntah. Sama juga kalau kita berdarah gusi. Kalau kita berdarah gusi, kita tidak boleh telan liur melainkan selepas daripada kita berkomor. Kita berdarah gusi, kita pun ludah. Air liur kita sudah menjadi putih.
Tak ada lagi merah darah, tidak ada. Tapi mulut kita najis tadi sebab mulut kita bercampur dengan darah. Dah kita ludah kan, ludah air liur tidak menyucikan najis di mulut kita. Kan kita kan yang boleh menyucikan najis adalah air mutlak. Air liur bukan air mutlak. Dia tak boleh nak menyucikan mulut kita, melainkan kita wajib berkomor dengan air mutlak. Kalau kita belum berkomor dengan air mutlak, mulut kita hukum najis, air liur kita masih lagi berada di tempat najis. Kita pun telang air liur tanpa berkomor, kita telang air liur yang hukumnya najis, hukumnya haram. Ada. Kalau berlaku di bulan Ramadan, batal puasa kita. Kalau berlaku di dalam semayang, batal semayang kita. Sebab air liur kita bercampur dengan benda najis. Wajib kena berkomor dahulu. Melainkan kita ni kalau berkomor-komor menyebabkan gusi yang terbelah tadi akan kembali terbuka. Faham tak? Kita gusi buat pembedahan gusi, maka gusi tu lukalah gusi tu. Mana cabut gigi pun gusi luka juga. Kita pun ludah air liur jadi putih, tak ada darah. Kalau kita berkomor, dia luka tu akan kembali terbuka dan mengeluarkan darah. Barulah dimaafkan tanpa berkomor. Boleh tertelan air liur. Tapi wajib kena ludah sampai air liur tu tidak ada darah. Wajib berkomor. Kalau berkomor, dia akan terbuka kembali, darah akan keluar kembali. Dan kadang seumpama ni barulah dimaafkan, tak wajib berkomor-komor. Itu kalau bab darah. Bab muntah sama. Selepas dah kita muntah, kita wajib kena berkomor. Kita ludah dah. Kita ludah. Mana di mulut kita tak ada rasa dah muntah tu. Tapi mulut kita masih lagi dihukumkan najis kerana nak menyucikan mulut kita daripada najis dengan air mutlak, bukan dengan air liur. Ini mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi, air apa sekalipun boleh menyucikan najis. Air liur ke, air teh ke, air kopi ke, air tebu ke, mazhab Hanafi boleh digunakan untuk menyucikan najis. Itu mazhab Hanafi. Air liur pun boleh menyucikan najis. Itu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i, air mutlak sahaja. Kita wajib kena berkomor-komor. Budak nak berkomor macam mana? Tiba-tiba budak ni muntah dia berpanjangan. Muntah dia berpanjangan. Bila muntah dia berpanjangan, jadi dalam mulut dia serta dengan naji. Jadi dia pun menyusu di kita panggil kopek, orang panggil tetek dok gitu dok. Faham tak? Stadion. Kalau sebut stadion tu bunyi dok tak malu mana sebut stadion, tapi tak faham tu lah. Stadion bukan stadion. Stadion mana esok? Esok ke bila? Kalau lusa cuti kan? Lusa cuti. Bunyi stadion lalu dok. Mana sebut stadion tu kita tak faham pula. Maknanya budak ni mulut dia najis, dia pun isap susu di kepala kopek ibu dia tu. Maka najis tu akan kena kepada ibu dia tu. Najis dimaafkan. Maknanya ibu ni dia malas nak pergi basuh, dia pun pergi semayang dalam keadaan najis ada tu, dimaafkan, sah semayang dia. Najis tetapi dimaafkan, harus dia semayang tanpa membasuh terlebih dahulu. Kalau budak tu muntah sekali je, bukan berpanjangan, jadi budak yang muntah ni, lepas dia muntah, dia letih, dia lapar, dia pun isap susu mak dia. Di tempat tu hukum najis. Siapa tak nak semayang, wajib kena basuh. Kalau tak basuh, semayang setengah najis, tak sah semayang. Tapi kalau budak ni berpanjangan muntah, maka ibu tak wajib basuh dah. Dia boleh semayang tanpa basuh, yang sebenarnya ada najis, sebab daripada mulut budak tu ada najis. Ada pun
Kalaulah budak ni yang muntah ni, dia cium orang, dia pun cium pipi orang contohnya. Tapi budak ni mulut dia tu ada najis, muntah. Dicium tu mana kena air liur dia, maka tidak dimaafkan. Ataupun kita pegang di mulut dia tu, adalah apa-apa kita pegang mulut dia, dia muntah, kita pegang ke, kita suruh apa ke, kita masuk jari dalam mulut dia, maka di tangan kita tidak dimaafkan. Wajib kena basuh terlebih dahulu sebelum daripada sembahyang. Selesai hak bicara hak berkaitan dengan qai'u ma'idatin, muntah yang keluar daripada perut besar. Wa kamiratin wa labani ghairi ma'kulin illal adamiyah wa jurrati nahwi ba'irin. Dia wa kamiratin, dan seperti hempedu, hukumnya najis. Tapi kenapa dia datang wa kamiratin dan seperti? Lepas tu dalam i'anah al-aula hafzul kaf li'annahu maktufun ala qai'i ma'idatin au ala rausin. Jadi nak moleknya yang terdahulunya wa qai'u ma'idatin wa mirratun wa qai'u ma'idatin. Barang najis ni muntah yang keluar daripada maidah. Wa qai'i ma'idatin wa qai'i ma'idatin wa mirratin, gitu, bukan kamiratin, aula dia lah, tak apalah, termasuk najis. Mirratin ni hempedu. Macam mana hempedu? Macam mana hempedu? Hempedu macam mana? Warna hijau. Tu dipanggil hempedu. Tu hukumnya adalah najis. Empedu hukumnya adalah najis. Air susu binatang yang haram dimakan selain manusia. Air susu binatang yang daging tak boleh makan, hukumnya adalah najis, melainkan air susu manusia. Sebab apa? Sebab manusia ni daging tak boleh makan, air susu dia suci, halal. Sebelum ni saya ada datang dah, dia punya sifir najis kan, sifir najis. Tiap-tiap susu daripada binatang yang daging tak boleh makan, hukumnya adalah najis. Susu yang keluar daripada binatang yang daging tak boleh makan, susu tu hukumnya adalah najis. Telur yang keluar daripada binatang, walaupun daging tak boleh makan sekalipun, telur tu hukumnya suci. Itu cara dahulu. Susu yang keluar daripada binatang yang daging tak boleh makan, mana? Susu kucing, susu harimau, hukumnya najis. Sebab kucing dagingnya tak boleh dimakan, harimau daging tak boleh dimakan. Adapun telur binatang, walaupun daging tak boleh makan, telur hukumnya suci. Yang jelasnya telur penyu. Ibu penyu dagingnya tak boleh dimakan, sebab penyu hidup dua alam. Tapi telurnya suci dan halal dimakan sebab dia tidak ada racun. Jadi telur cicak ke, telur biawak ke, telur ular ke, hukumnya suci, tapi tidak boleh dimakan sebab dia ada racun. Jadi kalau kebetulan dalam poket baju kita tu ada telur cicak, baju tu lama kita tak pakai, kita pakai tengok ada telur cicak,
Apa hukum telur cicak tu? Suci. Kita bicara suci, tidak najis. Oh, suci telur cicak boleh dimakan. Jangan salah faham begitu. Tak boleh makan sebab dia ada racun. Kalau boleh makan pun tak boleh makan. Kau dah kecil sangat dah nak makan macam mana? Telur puyuh pun tak berapa nak makan. Sebab apa? Kecil. Telur puyuh tu kan. Kita duduk buang dia punya kulit. Kita makan tak berasa, kecil sangat. Malah nak makan. Kalau telur ayam tu besar. Mana kalau kita buang kulit dia tu, kita makan rasa juga telur. Kalau telur puyuh tak rasa, kecil sangat. Kalau telur cicak boleh makan, lagilah tak rasa. Tapi tak boleh makan sebab dia ada racun. Tapi apa hukum telur cicak tu? Suci. Telur binatang suci belaka. Kan cicak daging dia tak boleh makan, penyu pun daging tak boleh makan juga. Tapi telur penyu suci dan boleh dimakan sebab tidak ada racun. Berbeza dengan susu. Susu kalau daripada binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka susu tu hukum najis. Contoh kok susu kucing. Jadi kalaulah kucing tu dia ada anak kecil, terkadang dia menyusu rata-rata atas rumah kita. Jadi kena beringat sikit lah. Kena jaga-jaga. Kena beringat, kena jaga-jaga. Sebab apa? Sebab dia punya susu tu kita boleh tengok bertitik atas latar. Kan dia menyusu tu kan. Kucing tu bangun ada tu. Susu yang bertitik atas latar. Najis, kena ingat baik. Mana kalau berlaku seumpama tu, wajib kena basuh latar tu. Sebab apa? Sebab susu daripada binatang, yang daging binatang tu tidak boleh dimakan, susunya hukum najis, melainkan manusia. Manusia tu dagingnya tak boleh dimakan. Daging tidak boleh dimakan. Tapi susu manusia hukumnya adalah suci. Dalam Quran sebut labanan khalisan sa'iran lisyaribin, tu orang kata susu yang bersih, yang enak bagi orang yang meminumnya. Labanan khalisan, susu yang suci yang bersih, sa'iran lisyaribin, yang memuaskan bagi orang yang minum. Tu surah An-Nahl ayat ke-66. Quran jelas sebut berkaitan dengan susu manusia khalisan, yang bersih, yang suci, sa'iran lisyaribin, lagi memuaskan bagi orang yang meminum. Jadi susu manusia suci. Wa jurrati nahwi ba'irin, makanan yang dikeluarkan untuk dikunyah kedua kalinya oleh binatang pemamah biak, seperti halnya unta. Kita panggil apa? Kita panggil biak. Biak unta. Yang mana unta ni dia makan, dia ada disimpan separuh kalau dia makan tu. Kemudian dia akan makan kembali kali kedua. Dalam kalau biak tu keluar, hukumnya najis. Biak unta hukumnya adalah najis. Adapun kalau hanya diletak di tepi mulut dia sahaja, kemudian dia belum lagi telan, hak tu tak najis sebab dia bukan disimpan di dalam. Pada ni dia kalau dia makan binatang tu, dia simpan tepi mulut dia, lama-lama dia makan kembali, hak tu tak najis. Sebab apa? Sebab dia masih lagi berada di luar. Adapun hak dia masuk ke dalam dah, disimpan, sampai time nak makan kedua, dia keluar balik, lepas tu dia telan pula, lepas tu najis. Biak unta tu hukumnya najis. Ada ni.
Macam mana dengan hak ayam? Hak ayam. Tapi ayam tu dia tak ke dia kunyah semula ayam. Tak. Ayam tu kan dia tembolok apa ke? Tembolok dia panggil. Tembolok tau. Hak biak unta ni dia simpan dalam, dia akan keluar kembali untuk dimakan kali yang kedua. Ni. Ada ni. Hak masuk ke dalam keluar balik tu hukumnya najis. Hukumnya adalah najis. Dia panggil biak unta. Mana unta ni makan. Kemudian dia simpan dan dia keluar kembali untuk dimakan. Dia panggil biak unta. Itu hukumnya adalah najis. Ammal maniyu fatahirun khilafan limalikin. Air mani adalah suci, lain halnya pendapat Malik. Dalam mazhab Syafi'i kita, yang keluar daripada dua jalan, yang cair, yang keluar daripada dua jalan, hadapan ataupun belakang, najis sekaliannya. Najis sekaliannya termasuk, biasa orang perempuan tanya, keputihan. Najis ke tidak? Yang keluar dari dua jalan, cairan. Yang keluar dari dua jalan, kemaluan hadapan dan kemaluan belakang, hukumnya adalah najis. Mana keputihan tu, hukumnya adalah najis. Ada ni. Kemudian hak basah yang ada di paras perempuan, itu dia akan cerita di bawah. Hak basah yang ada di paras perempuan, hukumnya najis ataupun tidak, akan bicara di bawah. Adapun yang keluar daripada dalam, umpama keputihan, hukumnya adalah najis. Sebab sekalian cairan yang keluar daripada dua jalan, sama ada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang, hukumnya adalah najis, melainkan air mani. Itu sipil tu. Susu daripada binatang yang dagingnya haram dimakan, najis, melainkan susu manusia. Yang keluar dari dua jalan, kemaluan hadapan, kemaluan belakang, hukumnya najis, melainkan air mani. Binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Bangkai najis sekaliannya, melainkan manusia, ikan dan belalang. Itu sipir dia. Jadi yang cairan yang keluar daripada dua jalan, sama ada daripada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang, hukumnya najis, melainkan air mani. Cuma sunat dibasuh. Sebab apa? Sebab mazhab Maliki menghukumkan najis. Mazhab Maliki menghukumkan najis. Adapun mazhab Hanafi, air mani ketika basah wajib dibasuh, air mani ketika kering boleh khutih-khutih je. Itu mazhab Hanafi. Sebab Nabi pernah, Nabi ada kesan air mani di kain Nabi SAW. Nabi hanya apa? Kita panggil kikih. Dah, kikih. Khutih tu lah kikih. Nabi tak basuh. Tapi ada setengah pandang mengatakan hak Nabi suci belaka, bukan air mani. Yang keluar daripada dua jalan Nabi suci belaka. Tapi air mani yang ada di kain pelekat Nabi SAW itu tak semestinya hak Nabi. Kemungkinan hak isteri Nabi SAW. Itu dalil bahawa air mani tidak dihukumkan najis. Tambahan pula, kita ni kejadian kita daripada air mani. Kemudian kita ni manusia, walaqad karramna bani adama, Allah Ta'ala memuliakan anak Adam. Tiba-tiba anak Adam ni dijadikan daripada bahan yang najis, air mani. Tak mungkin seumpama tu. Pastilah manusia yang mulia ni, yang Allah Ta'ala muliakan manusia ni, pastilah dijadikan daripada bahan yang suci. Maknanya air mani tu suci. Itu hak dalam mazhab Syafi'i kita.
Hak cerita hak Aisyah tadi pun sama. Nabi SAW ada air mani yang kering di pakaian Nabi. Nabi hanya dipanggil apa? Dipanggil khutih sahaja. Itu dalil bahawa air mani tidak dihukumkan najis. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita bukan hanya air mani manusia. Semua air mani binatang suci belaka, melainkan air mani anjing dan babi. Adapun mazhab Maliki Hanafi, air mani najis belaka. Hak manusia pun najis, hak binatang pun najis. Mazhab Syafi'i, air mani suci belaka. Air mani manusia ke air mani binatang ke, melainkan air mani anjing dan babi. Mazhab Hambali, air mani dihukumkan suci kalau air mani daripada binatang yang daging dia boleh dimakan. Mazhab Hambali, kalau air mani itu keluar dari binatang yang daging tak boleh makan, air mani itu hukumnya najis. Ni hak khilaf di kalangan ulama fiqh. Tapi mazhab Syafi'i, air mani hukumnya adalah suci, sunat dibasuh. Yang najis adalah air mazi, yang najis adalah air wadi, atau najis. Adapun air mani hukumnya adalah suci. Wa kaza balghamu ghairi ma'idatin min ra'sin aw sadrin wa ma'un sa'ilun min fami na'imin. Macam mana pula apa? Qahaq. Kalau saya tulis sini dahaq. Dahaq ke qahaq? Manakah qahaq yang najis, manakah qahaq yang kotor? Kemudian ma'un sa'ilun min fami na'imin, air yang mengalir daripada mulut orang yang tidur. Kita panggil apa? Air liur basi. Air liur basi. Mana yang najis, mana yang kotor? Ni. Mana yang najis, mana yang kotor? Qahaq, mana yang najis, mana yang kotor? Air liur basi, manakah yang najis, manakah yang hanya kotor sahaja? Qahaq yang najis, yang keluar daripada dada, daripada dalam. Air liur basi najis yang daripada dalam. Bukan setakat budak nganga mulut keluar air liur basi, itu kotor, tidak dihukumkan najis. Yang najis tu mari daripada dalam. Biasanya air liur basi orang yang berpenyakit, yang mana air liur basi tu dia akan jadi macam, dia pekat, dan dia bila kering dia jadi macam boleh kita khutih. Dia gitu. Itu air liur basi yang datang daripada dada, yang hukumnya adalah najis. Adapun air liur basi hak ada peta di bantal tu, peta panggil dah, hak tu kotor, tidak dihukumkan najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.